Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak bincangkan konsep berkaitan dengan sound intensity. Okey, apa dia sound intensity? So sound wave adalah satu contoh daripada mechanical wave. Dan sound wave ini kita dah sebut dulu, sound wave adalah satu contoh longitudinal wave. Apa dia longitudinal wave? Kita dah bincang bahawa the particle pada medium, yang ini udara lah dalam kes sound wave ini, vibrate parallel to the direction of the wave. So itu dia sound wave. Sound wave pula travel from a point source through three-dimensional medium. Okay, so sound wave travel from source through a three-dimensional medium. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau awak sekarang ni tengah duduk dekat asrama, awak berada di bilik awak dan awak buka lagu. Contohnya awak berada di aras 3. Awak buka lagu. Bunyi daripada speaker di bilik awak itu akan bergerak ke semua arah. Dia akan bergerak ke arah 4, dia akan bergerak ke arah 2, dia akan bergerak ke bangunan yang bersebelahan. 3 dimensional. Ini contoh lukisan yang saya cuba nak bayangkan ayat tu. Okey, so yang merah ni adalah point source S. Okey, bila ada sumber bunyi, bunyi itu akan travel ke semua arah dalam 3 dimensional medium. Jadi macam mana kita nak cakap? Sekarang ni apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Saya nak cuba cakap, okey, kalau dalam 2 dimension kita nampak sound wave ataupun wavefront. Wavefront ni apa? Crest lah. Puncak bagi sound wave itu, dia berbentuk bulat lah daripada source itu. Ini dari segi 2-dimensional diagram. Kita tengok daripada atas. Yang bulat ni sebenarnya bukan circle, tetapi sebenarnya the crest of the sound wave bentuknya adalah spherical. Okey, pasal apa spherical? Pasal kita dah cakap sound wave bergerak dalam 3-dimensional medium ke semua arah sebagaimana gambar yang di sebelah kanan ini. So point yang ketiga saya nak cakap kat sini berkaitan dengan sound wave. The crest of the wave adalah concentric spherical shell. Okay, concentric. Okay, apa maksud concentric? Maksudnya the center of each wavefront itu sama, satu saja. Kat sini center dia daripada satu source. Concentric. Maksudnya dia kongsi center yang sama. Setiap garisan, setiap wavefront ini berkongsi center yang sama, yang ini adalah source. So itu yang saya nak awak tahu berkaitan dengan sound wave. Sebelum kita bincangkan tentang sound intensity, sekarang ni awak dah tahu bahawa bentuk wavefront dalam sound wave itu adalah spherical dan the sound wave travel in all direction. Okey. Balik pada kita punya learning outcome. Sound intensity. Sound intensity ni, kalau bahasa mudahnya kita nak cakap volume lah. Berapa kuat kita dengar. Berapa kuat kita dengar bunyi sound. Okey, berapa kuat kita dengar bunyi sound wave lah. Okey. Dah double meaning tu. Bunyi maksudnya sound maksudnya sound juga kan. So berapa kuat? Okay, the intensity of sound wave
Apa the definition intensity of sound wave? Is defined as the power carried by the wave per unit area. Per unit area of the wavefront. Wavefront ni tadi apa maksudnya? Wavefront ni tadi saya cakap crest tu boleh kata wavefront. Ingat per unit area of wavefront. Tadi saya dah cakap dah, the shape of the wavefront is spherical. Dan sekarang saya cakap pula the sound intensity adalah power per unit area. Okay, saya tuliskan dalam bentuk equation. Intensity I is equals to power P over area. This is the definition and also the equation lah yang berkaitan dengan definition of power ini. Ada tak cara lain untuk kita definekan power? Ada tak cara lain untuk kita definekan intensity? Dalam chapter 5, kita dah define power. Power kita kata the rate of energy transferred, E over T. Jadi, kita boleh bagi alternative definition. Bagi intensity of sound wave, I, kita boleh tuliskan sama dengan, P itu kita gantikan dengan energy over time, times dengan area. So di sini kita dapat satu lagi definition, alternative definition bagi sound intensity. Okay, dari segi ayat dia macam mana kita nak cakap? Okay, sound intensity is defined as the rate at which the energy transported by the wave transfer through a unit area perpendicular to the direction of the wave. The rate of which the energy transported by the wave transfer through a unit area. The rate of energy. Okay, the rate of energy transported. Apa maksudnya the rate of energy ni? E over T lah. E over T adalah rate of energy. Rate of energy ni sebenarnya adalah power lah sebenarnya. Okay. Through a unit area maksudnya per unit area lah over A. Okay. Yang mana area itu perpendicular to the direction of the wave. Ini kita boleh nampak daripada gambar rajah kita yang asal tadi. Okay. Yang ini direction of the wave. Area itu adalah wavefront tu. Crest. Memanglah dia perpendicular dengan direction of travel. Okay, dia memang perpendicular dengan direction of travel. Dan area itu adalah area apa? Saya dah sebut tadi. Since the wavefront itu bentuknya spherical, maka area itu juga area sphere. Okay, so apa yang bagi effect? So ini learning outcome 10.3b. Factors affecting intensity. Dia ada dua. Yang pertama adalah amplitude. Okay. Sound wave kita tak nampak. Kita tak boleh nampak sound wave. Tetapi sound wave kita dengar. Tapi kalau bercakap tentang amplitude, saya boleh bagi analogi. Saya bagi analogi wave yang kita boleh nampak lah. Sebagai contoh, ombak. Makin tinggi ombak, makin besar dia punya energi dia. Tsunami besar energi dia. Kita kata intensity dia lebih tinggi, lebih besar. Kalau ombak biasa kecil je amplitude dia, maka intensity dia kecil, energi dia pun kecil. Jadi kita boleh faham lah walaupun tak sama antara ombak di laut dan juga sound wave, tetapi cara nak faham bahawa amplitude itu memberikan kesan kepada intensity, kita boleh faham daripada analogi itu. So, apakah kaitan di antara intensity dan juga amplitude? Okay, kaitan di antara intensity I dan juga amplitude A. Intensity is directly proportional
with amplitude square. So itu adalah kaitan di antara intensity dan juga amplitude. Okey, perhatikan A kat sini adalah amplitude. Jangan keliru pula dengan area. Okey, kebetulan simbol yang digunakan adalah sama di sini. Ya. So dalam kes ini I is directly proportional to A square. Jadi, macam mana kita nak visualize relationship ini dari dalam bentuk graf? Yang pertama sekali, kita boleh visualize dalam graf I, intensity, against amplitude square. Okey, dah kalau graf intensity against amplitude square, maka grafnya garis lurus, linear. Pasal apa? Pasal kita dah cakap intensity is directly proportional with amplitude square. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga visualize relationship di antara intensity dan juga amplitude ini dengan graf intensity versus amplitude. Ingat, A ini adalah amplitude. Bagi intensity versus amplitude, okay, sebabkan relation dia I is directly proportional to A square, bentuk I versus A, bentuk dia adalah bentuk graf kuadratik. Okay, so kita ambil amplitude yang positif, maka bentuknya separuh kuadratik macam ni pada positif axis sahaja. Okey, dia separuh senyum macam tu. Okey. Cumanya di sini, saya rasa saya ada terlepas pandang satu perkara. Bila kita sketch graf ataupun kita tengok pada graf ini, unit dia apa? Unit bagi amplitude tidaklah sukar. Ianya adalah unit length. Okey, cumanya kat sini saya nak label lah meter square contohnya. Tak semestinya meter square, mungkin boleh jadi centimeter square, bergantung pada nilai amplitude kita. Tapi dia unit distance lah, ataupun length. Tapi apa dia unit intensity? Unit intensity ni, kalau kita tak hafal sekalipun, kita boleh derive balik daripada kita punya definition power over area square. Kalau intensity sama dengan power over area square, unit bagi power adalah watt dan unit bagi area square adalah meter square. Sorry, bukan area square. Nampak terdiam saya sebentar kat situ kerana saya dah buat silap. Ya. Intensity kita definekan sebagai power over area. Jadi power unit dia watt dan area pula unit dia adalah meter square. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa unit bagi intensity adalah watt per meter square. Okey. Jadi di sini bolehlah kita labelkan unit. Labelkan unit intensity watt per meter square. Watt per meter square. So itu satu faktor. Yang ni makin besar amplitude, makin besar intensity. Dan saya dah tunjukkan macam mana kita nak visualize dia secara graf. Bagaimana pula dengan faktor yang kedua? Yang ini distance from a point source. Yang ini simple. It's simple. Saya bagi contoh. Awak tadi buka lagu dekat bilik. Bilik awak RS3. Awak buka lagu kuat-kuat. Bilik sebelah dengar, oi kuat dia buka lagu. Kan? Makin jauh bilik kawan awak, makin tak dengar lah lagu yang awak buka. Pasal apa? Makin jauh bunyi itu, makin intensity dia perlahan. Makin jauh seseorang daripada point source, makin jauh, makin perlahan bunyi yang dia
dia dengar. Okey, mungkin awak tinggal di blok D asrama. Kawan awak dekat blok A tak dengar bunyi lagu yang awak buka. Okey, tapi kalau mungkin blok E dia dengar sayup-sayup aja, apa bunyi dung 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 dung. Rupanya bunyi lagu daripada blok D contohnya. Tapi yang paling kuat dengar bilik yang ada kat sebelah bilik awak lah. Dengar betul-betul dekat dengan point dengan source of your speaker, dia akan dengar kuat. Jadi makin jauh jarak daripada source, makin rendah intensity sound yang kita dengar. Dari segi equation pula, macam mana kita nak kaitkan benda ni? Okey, mengapa? Kita kata I is inversely proportional to R, ataupun makin jauh makin kurang kan, tapi adakah I inversely proportional to R, kita tak tahu lagi. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita tengok balik pada kita punya equation. Intensity sama dengan power over area. Nak ingat saya cakap bahawa area itu adalah area, ini A yang kat sini adalah area ya. Area ini adalah area spherical. Kerana bentuk kita punya sound wave adalah sphere. Okey, yang mana area bagi sphere bersamaan dengan 4 pi r square. 4 pi r square. Okey, boleh tengok balik rumus ni betul ke tidak Google. Ya tak tidak saya tulis ni. Betul tak area sama dengan 4 pi r square? InsyaAllah betul. Okey. So dari sini kita akan nampak intensity sama dengan power over 4 pi r square. Dan daripada sini kita dapati relation di antara intensity dan juga R square. Kita boleh tulis intensity is inversely proportional to R square. So itu relation. Dan macam biasa saya cakap lah, makin jauh, makin kurang intensity yang kita dengar. So macam mana kita nak visualize relation ini dalam bentuk graf? So yang pertama sekali, saya boleh visualize relation antara intensity dan juga distance. Okay, dengan melukis graf intensity, the sketch graph intensity versus R square. R square unit dia masih lagi meter square lah. Okay. Sorry, bukan R square. Saya nak sketch versus 1 over R square. Okay, 1 over R square unit dia per meter lah. Okay. Intensity dan juga 1 over R square adalah directly proportional. Okay. So, kenyataan relation ini saya boleh sebut sebagai intensity is directly proportional with 1 over R square. Itu betul. Okay, jadi grafnya graf garis lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh nak imagine ataupun sketch, explain graf ini, explain relationship di antara R dan juga distance R secara graf dengan kita sketch graf intensity melawan distance R. Okay. Yang ini dia reciprocal. Sebab apa? 1 over R square relationship dia. Jadi bentuk graf dia lain sikit lah. Okay, bentuk graf dia reciprocal. Okay, saya nak cuba lukis ni kejap. Bentuk graf dia. Okay, saya rasa saya lukis buruk lah, tapi insyaAllah semua dapat tengok balik dalam nota, dapat tengok balik dalam PowerPoint, dapat tengok balik dalam nota saya. Bentuk dia yang cantik betul-betul. Okay.
So dari segi graf saya yang saya lukis ni bentuknya dah ada Cumanya dia bengkak-bengkok sikit lah. Okay, sebab saya lukis di atas saya punya tablet ni. Okay, so itu adalah bentuk relationship di antara intensity dan juga R. Kita dapati bahawa makin besar nilai R, makin kecil nilai intensity. So itu normal. Dan dah pun biasa kita alami. Makin jauh satu source point source untuk sound wave, makin perlahan bunyinya yang kita dengar. Okey, itu sahaja konsep pada 10.3 sound intensity. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya dalam ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Matriculation Physics for more videos. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.